Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, minggu lepas kita berhenti di bahagian cara mengira chemical formula ni kan. Nak tahu dia punya molekular dengan empirical formula tu, kita dah tahu dia punya perbezaan. Okay. Apa yang kita boleh dapat daripada chemical formula. Okay. Lagi contoh-contoh sedikit contoh dari segi perbezaan molekular formula dan juga empirical formula dan pengiraan. Okay. Pengiraan untuk kira sama ada kalau soalan tu tanya kalau soalan tu beri empirical formula, kita nak dapat dia punya molecular formula, ataupun macam cara lah soalan tu boleh berpusing kan. Okey. Baik, kita berhenti di sini kot minggu lepas yang pakai metal X apa semua ni ada yang pernah cuba ke soalan-soalan kat dalam modul? Kalau ada masalah boleh bagi tahulah untuk hari ni. Okey. So kita nak teruskan sambungan minggu lepas. Yang ni pun saya dah masuk, tapi saya terang secara ringkas kot. Okey. Macam minggu lepas saya ada maklum soalan dia ada banyak version lah, banyak pusing-pusing lah soalan ni kan. Cuma hopefully awak memahami dia punya maksud soalan tu. Okey, soalan biasa dalam bahasa Inggeris. Okey. Kadang-kadang dia pusing soalan, contoh macam soalan ni lah. Dia kata 0.2 gram of an oxide of metal P. Off lagi ni kan. Yang dia mengelirukan sedikit lah. Dia nak beritahu sebenarnya P bergabung dengan O sebab dia adalah P oxide, metal P oxide. O berapa kita tak tahu, P berapa kita tak tahu. Tu maksud dia. Ayat ni sampai sini je. Sampai metal P ni kan. Oxide of metal P. Maksud dia adalah P gabung dengan O, tapi berapa P, berapa O tak tahu. Kita tak tahu. So tu maksud oxide of metal P. Okey. Tapi kedua-dua total dia adalah 0.2 gram. Dan di dalam 0.2 gram terkandung 0.08 gram oksigen. So oksigen ni saja 0.08 gram. So sebab tu soalan minta faham betul-betul. Okey. Saya faham ada yang boleh ada yang boleh berbahasa Inggeris kan. Okey, tak ada masalah. Yang kurang minta faham betul-betul, baca word by word. Sila faham kenyataan ataupun soalan, statement ataupun question dia. Okey. Sebab kadang-kadang soalan dia twist dekat situ. Dia twist dekat situ je. Okay. So dia nak empirical formula sahaja, bukan formula sebenar. So kalau formula sebenar, dia mesti bagi M yang sebenar. Tapi sekarang ni MM yang diberi adalah untuk P sahaja. Dan O pula oksigen. Oksigen kita boleh cari dalam table. So senang. So MM untuk oksigen adalah MM tahu molekular atau molekular molecular mass ataupun molar mass. Okey, molar mass lah. Okey, sebab dia ni bukan molekul lagi. P ni bukan molekul. Okey, P sahaja bukan molekul. P dengan O dia jadi molekul. So molar mass. So molar mass untuk oksigen adalah 16 gram per mol lah. Okey. So mudahlah kat situ sebab ni kita boleh dapat daripada table. Jadi macam saya pernah explain,
0.2 ni adalah total P dengan O. So kita nak tahu berapa P, kita kena tolaklah O tu dari dalam ni kan. So dia dah, O dah beritahu 0.08 gram. P tolaklah tadi tu dapat ni. Jadi bila 0.12 ni, yang nilai ni bahagi dengan molar mass untuk P, bahagi 12 dapatlah nilai ni. Yang ni pun bahagilah dengan molar mass oksigen sendiri, dapatlah nilai ni. Kebetulan dia sama, so bahagi nilai yang sama, tak ada masalah. Kalau nilai dia tak sama, saya pernah beritahu, kalau nilai dia tak sama, dia jadi macam ni, ni dengan ni, bahagikan nilai yang paling kecil. Kita nak simplest ratio. Sebab soalan dia empirical, bukan nak ratio sebenar. Okay? Dia nak empirical. Empirical kita nak cari adalah kena pakai simplest ratio, iaitu antara kedua-dua ni, ataupun kalau kata ada 3 lah, so antara 3-3 tu bahagi nilai yang paling kecil. So 0.05 dengan 0.01, 0.005 adalah lebih kecil berbanding 0.01 kan. 0.005 lebih kecil daripada 0.01 kan. So kita bahagikan nilai dia dengan 0.005. Okay. Kalau kes kat sini dia sama, so tak ada masalah lah. Kalau isu dia sama, maknanya dia adalah satu lah bila dia bahagikan nombor yang sama kan. So tak ada masalah kat situ. So bila kita nak cari simplest ratio, jawapan dia 1, di sini pun 1, jawapan dia di sinilah. Okay, untuk nilai 1 kita tak perlu tunjuk. Okay, tulis je P dengan O. Kita faham lah maknanya P tu 1, O tu 1. Okay. Tak ada lagi orang tulis H2O, H2O1. Tak ada orang tunjuk macam tu. Orang akan tinggal H2O saja. O ni maknanya 1 je lah. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Soalan yang seterusnya dia nak empirical formula, molecule formula. Dua-dua dia nak. So bila dua-dua dia nak, pastikan awak faham macam mana nak kira lah. Okay. 14.4 gram karbon bergabung dengan 2.4 gram hidrogen. So kita boleh expect C gabung dengan H. N dengan M kita tak tahu lagi lah. Saya saja bagi nombor huruf N dengan M. Maknanya ni unknown lah, unknown. Nak letak X ke, nak letak Y ke, terpulang lah awak. Terpulang masing-masing So saya nak cari N dengan M untuk empirical, N dengan M juga untuk molecular formula. Molekul formula ni. Okey. Dan dia ada bagi tahu gabungan kedua-dua ni adalah 70 molecular molar mass. Maknanya 70 gram per mol. Okey. C ni H. Macam mana nak kira? Kita buat table lebih kurang macam tadi, senang. Okay. C dengan H tu. So okay. Jadi cara dia mudah, sama je, buat table macam ni. Saya nak lukis table payahlah, kalau saya pakai whiteboard mudah. Saya kena tulis kat slide ni kan, susah sikit Kalau boleh, prefer saya adalah buat table ni, mudah untuk kita trace kat mana salah, kat mana kita nak asingkan. Okay. So saya hanya buat macam ni lah. Sini carbon, sini hidrogen. Okay. Yang ni 14.4, yang ini 2.4. Okay. Dalam bentuk gram lah. Okay. Okay, lepas pada tu kita nak cari mol. So kena ingat balik segitiga. Kalau siapa-siapa lupa soalan macam ni, terus tulis
Terus tulis je. Guna tak guna tu lain cerita. Tulis je dulu. Okey. So 14.4 kalau nak dapat mol, okey. Maknanya ibarat kita padam mol dulu. Apa yang tinggal? Gram dengan gram per mol. Gram bahagi gram per mol. So gram dah ada. Dua-dua dah ada gram. Gram per mol cerita dia tak ada lagi. Cerita dia tak ada lagi. So dia ada satu lagi unknown. Okey. Unknown. Kalau ikutkan ada je soalan tu mudah saja kalau nak buat. Boleh je check dekat table kan. Table tu pun boleh je. Tak masalah pun. So kalau tengok pada table, minta bantuan lah seorang tolong check. Tolong check kiraan saya lah. Betul ke tidak. So karbon 12, hidrogen 1 Karbon 12. So untuk karbon 12, 14.4 bahagi 12. Yang ni 2.4 bahagi 1. So jawapannya ni 2.4. Jawapannya ni berapa? 1.2. Betul tak? Mohon cek seorang. Betul ke 1.2 ni? Mohon respon. Mana gua? Betul ke? Betul. Betul je nah. Betul lah. 1.2. Songak je tu, saya tak tahu. Okey, antara kedua-dua ni untuk check, untuk jawab soalan empirical kita kena bahagi nilai paling rendah antara dua ni. So ratio 1.2 bahagi 1.2, 2.4 bahagi 1.2. So jawapannya ni 1, jawapannya ni 2. Jadi untuk soalan A, jawapan dia adalah CH2. CH2. Okey. Dah jawapan dah kat situ. Boleh faham lah. 12 tu ambil dekat periodic table ke? 12 ni, ambil kat periodic table. Untuk kira berapa nilai ni, jangan ambil poin-poin lah. Kita bundarkan je. Okey. Kalau kita nak kira mol semata-mata mol, bukan untuk kira berapa C berapa H kan. Kan saya cakap C berapa H berapa kan. Jangan pakai poin-poin pula. Kalau 12, 1 walaupun dia ada 1.00 something kan. Okey. So kalau tak sempat salin, nanti tengok balik video saya So untuk yang seterusnya adalah bahagian molekular formula. So molekular formula kita nak tahu yang ni adalah CH2. So kita nak tahu CH2 ni sebenarnya sebenarnya CH2 ni dia dah dikalikan berapa dia ada satu kurungan gandaan berapa. Kita nak tahu sorry gandaan. nak tegur sikit. Ya. Bunyi karen dekat ni Ya ke? macam bunyi karen sikit. Maklumkan je kalau bunyi. Ada lagi ke? Kalau bunyi beritahu. Kejap nak dengar. Dengar lagi ke? Tak sekuat tadi tapi okey lah. Sebab yelah kita ni pakai wire-wire. Okey, ada lagi? Ada lagi ke suara bunyi karen tu? Tak ada. Dah tak ada Cik Nas. Okey lah. Okay, terima kasih atas teguran. Lain kali tegur je kalau bunyi karen tu dia mengganggu awak. Sebab saya tak dengar suara saya daripada pihak awak.
Okay, so yang seterusnya untuk B, molecular formula ni, dia dah bagi molecular mass dia adalah 70 gram per mol. Bermaksud C berapa, H2 kali berapa ni, total dia. Sekejap. Saya padam. Okay. CH2 N ni sama dengan 70 gram per mol. Okay. So dalam ni kita dah tahu C adalah 12, H adalah 1, ada 2 kan, 1 campur 1 kali dengan N sama dengan 70. So 14 N sama dengan 70. N adalah berapa? Tolong kira seorang. Jawab Jenas. 5. 5 5. Okey, 5. So jawapan sebenar untuk molecular formula adalah C5. Sorry. Dah terbalik pula tulis. Cik Nas nak cakap sikit Cik Nas. Ya. Dekat sini hujan. Kalau saya keluar sendiri tu faham lah Cik Nas. Okey. Okey, jawapan dia C5H10. Jangan tinggal dalam kurungan Kita terus kembangkan terus. Okey. Ni jawapan dia. Jadi mudahlah. So cerita dia kok mana pun soalan, cuba cari empirical formula. Kemudian terus ke molecular formula. Kalau soalan macam ni lah. Okay. Kalau soalan dia tak minta pun empirical. Kalau dia tak minta empirical, biasanya markah dia banyak dekat molekular. Molecular formula tu dia banyak markah. Bermaksud proses jawapan dia termasuk empirical formula juga. So cuma sambung je terus dapat sampai ke bawah. Dia tak pecah soalan. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang dia bagi soalan nak mudahkan awak. Okay. Kena cari ni dulu, kemudian baru cari yang kedua. Okay. Kalau soalan tu dia terus minta molecular formula, cari dulu empirical formula. Cara mudah lah. Okay. Unless soalan tu dia dah bagi macam ni kan, dia dah bagi empirical formula, tu memanglah dia nak terus molecular formula tu berapa. Okey, apa-apa pun mulakan sampai ke empirical formula dahulu. Okey, yang ni pun sama, soalan dia dah ada jawapan dah, cuma dia pelik sikit sebab contoh elemen T. Elemen T ni awak takkan jumpa lah bahan tu ada kat mana, kat dalam periodic table. Okey, dia macam soalan metal P. Macam ni. Okay. Dia tak bagi. Ni, oksigen kita boleh cari. Nama dah ada dah kat dalam table kan. Tapi elemen T ni tak tahu nama bahan ni apa. Nama elemen ni elemen apa. Okay. Seterusnya elemen O. Maknanya sekarang ni dia dah bagi tahu empirical formula. Tapi soalan dia pelik. Dia tak nak minta empirical formula. Dia tak nak minta molecular formula. Tapi dia minta atomic molar mass. Bila cakap molar mass, jawapan dia mesti dalam gram per mol. Okay. Jadi kita boleh nampak, ni adalah empirical formula bukan formula sebenar, bukan molecular formula. Okay, empirical. So ratio dia adalah, kita boleh tengok kat sini, ratio T dengan O adalah 2, 3. 2 dengan 3. Okay. Kena ingat proses macam mana dia boleh dapat 2 dengan 3 kalau kata semua maklumat diberi kan. Okay. Kena ingat table tu. So, saya malas nak tunjuk slide seterusnya lagi sebab dia dah tunjuk jawapan. Saya takut awak tak faham. Sebab mata kita dikaburi dengan jawapan. Itu tak ada kan dalam periodic table? T tak ada. Memang tak ada. Okey. Memang tak ada. Nampak macam pelik. Memang tak ada. Sebab itu yang kita nak cari jawapan dia.
Tu soalan dia adalah kita nak cari apa tu T. T ni berapa dia punya molar mass. Kalau soalan T ni dia dah ada, benda tu dah ada dekat periodic table, buat apa awak nak cari, nak kena kira kan? Terus ambil jawapan pada periodic table lah. Sekarang ni elemen T ni tak ada. Tak perlulah cari dekat periodic table tu. So sorry, yang ni tertinggal perkataan gram. Dia tertinggal perkataan gram tu. 0.09 tu adalah gram. Okey, macam tadi juga. Kita buat T, kita buat O. Okey. So gram dia yang ni 0.09, yang ni 0.08. Okey, untuk kira mol. Okey, proses dia sama je. Okey, segitiga tadi segitiga tadi 0.09 bahagi dengan, kita tak tahu nilai yang kita nak ni. Sekarang ni jawapan kepada yang bawah ni adalah jawapan yang kita nak. Kita bahagi dengan X. Yang ni 0.08 bahagi dengan O tadi berapa? 12 kan? O 12 Saya lupa. Bukan. O 16 16. O adalah 16. Okay. Tengok balik periodic table silap ni. 16. Okey. So yang ni kita tak dapat jawapan lagi lah. Okey. Tapi ratio yang diberi, saya sambung kat bawah ni Saya sambung bawah ni. Ratio yang diberi, yang ni 2, yang ni 3. Okey, ratio yang diberi adalah tu 2, tu 3. So sebenarnya kita reverse calculation. Jadi 0.08 tadi kita bahagi dapat apa? Bahagi dengan 16. Apa? Jawapan seorang. 0.08 bahagi 16. Respon. Hello. 5, 10, -3. 5, 10, -3. Atau erti kata lain 0.005 lah. Kan? Okay. So 0.005 dengan yang ni, okay. Kita cari macam ni. 0.005 ni bahagi apa dapat 3. Kan? Kan biasa tadi kalau ikutkan cara ni, kita bahagi nilai ni. 0.005 ni bahagi nilai yang sama ada dua-dua ni. Macam ni, lain kan? 0.005 dengan 0.01. So, 0.005 bahagi dengan sesuatu nombor sama ada yang ini ataupun yang ini, yang paling rendah. Kita tak tahu. Dapatlah ratio. So, sekarang ni ratio diberi. Ni diberi, ni diberi. Tapi yang ini tidak diberi. Contohnya macam itulah cara dia. Jadi, kita bahagi dengan nombor yang kita tak tahu lagi. Dapatlah 3. Yang ni pun akan bahagi benda yang sama. Akan bahagi Y juga. Akan dapat 2. Okay. Kita tengah create soalan dalam soalan. Okay. So, bila buat macam ni, Y bawa ke kanan akan jadi 3Y. So, 0.005 bahagi 3. So, kita dapatlah Y itu berapa. So, Y equal dengan, boleh ni max tau. Y bawa ke kanan sebab ni dah bahagi. So, dia jadi darab 3Y lah.
3Y sama dengan 0.05. 0.005. So Y adalah Y berapa? Jap. 0.00167. Betul? Betul ke? Betul. Contoh pasal tengah tujuh. Lebih kurang Cik lah tu. Nah alih Y tu pergi ke 3 Cik Nah. Ya. Kita nak solve Saya alih unknown ni. Kita nak solvekan Saya alih unknown. 0.005 pergi ke 3. Tak. Ni kan ke kanan. Kalau ni bahagi bawa ke kanan dia jadi darab kan. Maths. Ingat balik maths. Okay, so 0.00167. So Y ni kat sini adalah Saya dapat juga. 0.0167. Yang ni kita tak tahu atas ni berapa kan. Sebab yang atas ni adalah 0.09 bahagi X. Bahagi lagi ni. Okey. Macam itulah lebih kurangnya. Ni kita tak tahu lagi. Jadi bila Y ni, sini pun Y. Sebab kan kita kena bahagikan dengan nilai yang paling kecil antara kedua-dua ni. So bahagi ni mestilah sama. Sini pun kena bahagi nilai yang Y juga. Yang ni pun mesti bahagi dengan nilai Y juga. Macam tadilah. Ni mesti bahagi dengan nombor sama dengan yang nombor sini. Sebabnya kita pilih ratio paling rendah. Jadi samalah proses dia. So 0.00167 ni kita dah dapat menggantikan Y. Okay. So bawa ke kanan 2 kali benda ni. Okay. So 2 kali 0.00167 berapa? So lebih kurang jawapan dia 0.09 bahagi X ni sama dengan 0.00333 lah lebih kurang Okey, ni bawa ke kanan kan. Darab lah 0.0167 kalilah 2 ni kan. Dapatlah berapa nilai dia. So sekarang ni tinggal nak selesaikan X lah. So 0.09 bahagilah pula dengan 0.03 ni. Dapatlah berapa X. Bahagi dengan lebih kurang jawapan dia 27.027. Lebih kurang lah tu. So 27 gram per mol. Tu jawapan dia lah. Kita tengok betul tak? Ni jawapan dia. 27, jangan lupa tulis gram per mol lah. Harap faham lah cara dia. Sama je table ni. Nampak tak? Kita memula asingkan gram. Kemudian kita kira mol. Tapi mol ni kita tak tahu. Mol ni yang ni kita boleh tahu sebab bahagi dengan 16. So dapatlah nilai ni. Cerita dia dari sini nak ke bawah tu kena bahagi nombor yang sama yang paling kecil antara kedua-duanya. Kan? Jadi proses dia samalah macam saya buat ni. So, dapatlah jawapan T ni 27. Tak percaya, try 0.09 bahagi 27 dapat berapa? Okey, dapat 0.003. 0.003 dengan 0.005 mana lagi besar? Ni 5 kan bagi besar kan. Maknanya 3 lah. Mana kedua-dua ni akan bahagi. Dapat 0.01. Sorry. Main cakap je. Bahagi bahagi 27. Betul lah, 0.003. Okey. Boleh je putar balik jawapan yang asal. Dapat 2 dengan 3 ni balik. Tak ada masalah.
Okay. Sebab apa? Sebab nanti 0.03 contohlah saya bagi kan. Kalau saya buat cara biasa 0.003, yang ni 0.005. So bahagi dengan 0.003, yang ni bahagi dengan 0.003 juga. Ini akan dapat 1. Okay, yang ni akan dapat 1.5. Lebih kurang lah, plus minus lah, 5 point something lah. Okay. Cerita dia, kita nak ratio. Ratio ni nombor bulat. Nombor bulat kita tak boleh tinggal dalam bentuk point macam ni. Kena dalam nombor bulat. So untuk nak dapatkan nombor bulat, kita kena kalilah. 1.5 ni kali 2, dapat 3. Yang ni pun kena kali 2, dapat 2. Okay, jangan pening sangat. Okay, benda mudah je, simple saja. Okay. Saya nak pergi toilet boleh? Boleh. Okey, bahagian ni dah habis. Kita nak masuk dekat chapter sama, tapi bahagian chemical equation. Okay. So sebelum saya proceed, ada soalan ke? Ada soalan yang nak ditanya sebelum saya proceed kepada pembelajaran kita yang seterusnya? Ada ke soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada. Okay, chemical equation. Chemical equation ni sebenarnya salah satu soalan killer untuk awak lah, untuk chapter ni lah, subjek ni. Okay, salah satu. Sebab dia ada satu lagi bahagian. Lepas pada chemical equation ni, awak kena kira limiting reactant. Yang tu paling gila lah untuk korang. Payah jugalah untuk saya. Banyak student akan skip soalan ni lah. Tak tahu kali ni boleh skip ke tidak soalan ni ya. So minta get ready lah untuk jawab soalan. Definition dia. Apa tu chemical equation? Chemical equation ni, okey. Saya terus bagi teruslah full ya. Okey. Dia nak describe perubahan kimia. Maksudnya dekat sini kita nak tunjukkan tindak balas yang berlaku sebenarnya. Okey. So kita panggil tu chemist shorthand. Shortcut lah, shortcut tangan awak tuliskan. Ataupun shortcut message kan. Message yang awak tuliskan apa awak kan selalu suka sangat tulis huruf pendek-pendek je kan, short je kan. So macam tu lah, lebih kurang lah. Chemist pun dia ada shorthand juga. Okay. So contoh kat sini tindak balas antara iron, ferrum tu iron lah, dengan oksigen. Okay, gas oksigen yang kita duk guna hari-hari menjadi ferrum yang ni ferrum berapa oxide lah, saya pun tak ingat. Okay. Ferrum 3 sebenarnya, ferrum 3 oxide sebenarnya lah. Betul ke? Ni ada nama kat bawah. Ferrum Betul, ferrum 3 oxide. Saya tak teringat pula ada kat bawah ni. Okay, so ferrum 3 oxide. Okay, proses yang berlaku, proses oxidation lah ni. Dia tambahkan oksigen ke dalam ferrum, okay, ke dalam iron. So apa maksud chemical equation ni? Apa yang kita boleh nampak? So reactant, kita boleh nampak produk, kita boleh nampak simbol plus, kita boleh nampak simbol ni arrow ke kanan. Okay. So apa maksud tu kan? Reaktan ni adalah bahan yang kita tulis di belah kiri sini. Kita panggil reaktan.
atau bahasa Melayu dia adalah bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Dan belah sini pula kita panggil dia produk. Hasil. Hasil. Ini bahan tindak balas, ini bahan produk. Okay. Produk akan ditulis di belah kanan, bahan tindak balas ditulis pada belah kiri. Plus ni bermaksud dan. Maknanya kalau bacaan sebenarnya adalah Ferrum react with ataupun react with ni ada kat bawah ni, react with, okay, oxygen gas, okay, to yield, to form, mana-manalah, to yield, to form, mana-manalah, ni tanda simbol arrow ke kanan tu, okay, to yield, to form, mana untuk membentuk ferrum trioxide. Tu cara baca panjang dia lah. Sebab tu kalau dalam kemis dia akan buat equation. Sebab kalau nak buat dalam report panjang nak tulis. Contohnya atom ferrum bertindak balas dengan atom gas, oksigen gas menjadi ferrum 3 oxide, oxide 3. Entahlah bahasa Melayu, panjang kan? Panjang. So that's why ada chemical equation. Okay, untuk mengelakkan salah faham dan juga untuk bagi mudah kita faham. Okay, dan di sini simbol tambah ni bukan bermaksud tambah macam 1 tambah 2 tu jadi 3. Tak, bukan. Bermaksud tambah di sini membawa maksud bertindak balas dengan. Okey. Dekat mana lagi yang 1 tambah 2 jadi 10? Dalam chemistry je yang berlaku okay, cuma dia tak pakai nombor Okay. So dia bukan 1 tambah 2 jadi 3 tu bukan, tu matematik. Matematik. So dalam kes ni tambah ni bermaksud bertindak balas dengan. Bukan bermaksud Fe campur O2 ni dia akan jadi FeO2. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia bukan semudah-mudah macam maths. Tambah sahaja kedua-dua ni, tak. Okay. So jangan keliru dengan maths. So ada juga student bila kita buat soalan, okay, kita buat soalan, kita buat Na campur Cl. Okay, Na campur Cl akan menjadi NaCl. Betul sebab ni memang betul proses dia. Tapi ada certain case macam Fe campur O2 dia tak jadi FeO2 lah. Dia tak jadi FeO2. Ini salah. Okey. Dia bukan proses tambah seperti maths tu. Okey. Sebab dia kena tengok charge macam yang awak belajar bawah ni kan. Banyak faktor. Dan ada juga penambahan simbol-simbol. Macam ni. Apa maksud simbol tu? Simbol segitiga ni bermaksud dia melibatkan haba. Sama ada dia perlukan haba ataupun dia mengeluarkan haba. Tengoklah. Okay. Simbol arrow ke kanan macam tadi menunjukkan dia menghasilkan apa kan, to form ataupun to yield. Simbol arrow ke atas bermaksud dia melepaskan gas. Proses dia, hasil dia menjadi satu bentuk gas. Kalau dia ke bawah, bermaksud di situ dia menghasilkan mendapan, precipitate. Okey, mendapan. Contoh di sini Contoh kalsium karbonat
Sepatutnya awak dah tahu dah bagi nama sekarang. Awak dah sepatutnya boleh bagi nama. CO3 adalah karbonat. Ca adalah kalsium. So gabung kedua-duanya adalah kalsium karbonat. Kena ingat sama. Dia ni apa? Dia ni bahagian apa? Bahagian ionic bond ke covalent bond. Lepas tu kalau dia tu ionic, kena tahu nama anion dengan cation. So setahu saya ini adalah ionic bond lah. Sebab kalsium adalah metal, logam. Karbonat adalah bukan logam. So dekat sini dia adalah anion. Ini adalah cation. Nama kalsium sebenarnya adalah kalsium ion. CO3 adalah karbonat ion kan. Ini ingat balik lah. Sebab tu nama dia kalsium karbonat. Bila gabung kita dah buang perkataan ion kan. Kalsium ion, karbonat ion campur. So kena ingat Sebab tu kalau soalan kadang-kadang dia tak bagi equation ni. Bayangkan ni tak ada. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk perkataan word je. So, tolong ingat, hafal dan tahu menamakan bahan kimia. So kalsium karbonat dengan penambahan haba, proses ni dia menjadi kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ni dilepaskan ke atas. Maksudnya ni adalah gas. Gas. Okay. Nak maklumkan juga, wajib ke letak arrow segitiga. Nak kata wajib, kalau dalam report tu lebih baik letaklah. Kalau kata tak letak pun orang dah tahu CO2 ni dalam bentuk gas. Orang dah tahu CaO ni dalam bentuk serbuk, solid. Ada juga kes dia buat macam ni. Dia tak tulis arrow, dia tulis dalam kurungan G, dalam kurungan S. Solid, yang ni gas. Ada juga yang buat macam tu. Ni lebih mudah untuk orang faham lah. Ni style lama ni, pakai arrow-arrow ni. Tapi boleh je guna pakai mana-mana, tak ada masalah. Haba, proses ni kalau tak ada haba, dia tak akan jadi dulu ni. Macam tu lah. Kalau boleh jadi pun mungkin mengambil masa. Contoh, proses ni mengambil masa 5 jam. Tapi kalau tak ada haba yang dibekalkan, mungkin proses ni ambil masa seminggu. Proses ni lah. Ataupun tak bergerak langsung, ataupun dia langsung tak boleh jadi dua-dua ni, pun boleh juga jadi begitu. So tu cara nak tulis, baca, faham equation ni. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua, silver nitrate. Lagi sekali, macam mana saya tahu nama? Fahamlah. Ini adalah ionic bond, silver ion campur dengan nitrate ion. Silver nitrate dengan sodium chloride. Lagi sekali, nama dia kena faham sendirilah cara nak beri nama. Menghasilkan, silver nitrate bertindak balas dengan sodium chloride, menghasilkan silver chloride, mendapan, dan juga sodium nitrate. So proses ni tak perlu bantuan apa-apa dari segi haba ke apa tu, tak perlu. So direct. Jadi nampak satu bentuk arrow kat sini. Arrow di sini bermaksud proses ni berlaku dalam solution tau, dalam satu cecair. Bila kata ada arrow ke bawah, dia tu mendapan. Mendapan biasanya dalam air lah, dalam cecair. Mendapan. Mendapan ni bila awak masukkan serbuk Milo dalam air, awak kacau-kacau, dia akan melarut,
Ada sebahagiannya yang berat akan turun, lama-lama akan turun ke bawah. Dia mendap. Itu kita panggil mendapan precipitation. Ada jenis precipitation tu dia keras dan melekat dekat bawah. Ada jenis bila kita kacau dia naik balik. Tengoklah. Okey. So, apa yang kita boleh jumpa ataupun boleh faham dalam equation, chemical equation? Satunya, apa jenis atom dan juga molekul atau atom atau molekul. Of course lah, kita tahu silver nitrate molekul, sodium chloride molekul, Ag molekul, silver chloride ni, sodium nitrate pun molekul. Unless kalau dia buat macam ni, Na campur Cl tadi. Ni atom lah. Atom campur atom jadi molekul. So kita tahulah proses ni. Apa atom terlibat, apa molekul terhasil, ataupun apa molekul terlibat dan apa molekul yang terhasil. The product form. Apa hasil produk dia? Tadi kita tahu apa jenis atom atau molekul yang terlibat. Kemudian apa jenis produk yang terhasil. Seterusnya, berapa atom yang masuk dalam tindak balas? Berapa atom masuk? Ag 1 masuk, N 1 masuk, O3 1 masuk, 3 masuk. Okay. Ag 1 saja, N 1, O3, Na 1, Cl 1. Okay. Dan apa nombor yang keluar? Okay. Kena perasan sikit lah benda ni. Equal. Faham maksud equal? Sama. Satu silver masuk, tak akan jadi dua silver kat sini. Tak akan jadi macam tu dua. Tak ada. Mesti satu juga keluar. Kalau N ni satu masuk, N ni confirm satu juga. Okay, saya tunjuk Ni satu, dua, ni tiga, satu, satu. So ni satu, 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 tiga. Sorry, ni dua pula dah, ni satu. Kalau tengok, sama je nombor, tapi kedudukan dia je yang berubah. Okey. Kenapa? Kenapa berlaku begitu? Kalau kes ada student buat macam ni, NaCl tiba-tiba Na2Cl, ini kita panggil not balance, tak balance. Okay, tak balance, tak seimbang. Erti kata lain, awak bukan di alam semesta ni lah. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Dalam kita punya thermodynamics law, kita ada thermodynamic law. Okay. Law of conservation, thermodynamics law number 1. Thermodynamics law apa? Yang pertama. Okay, kita ada 3 thermodynamics law. Okay. Thermodynamics law, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Yalah, bolehlah. Ketiga-tiga law of thermodynamics ni akan sama di mana-mana di alam semesta ni. Okay. Lainlah awak duduk kat multiverse Itu lain cerita. Tu tak tahulah wujud ke tidak. Okay. Tapi di alam semesta kita ni, kalau 1 gram masuk, 1 gram keluar. 2 gram masuk, 2 gram keluar. 1 silver masuk, 1 silver atom yang keluar. Walaupun dia dah gabung dengan orang lain. Wajib macam tu. Kenapa? Sekiranya 1 silver yang masuk, 2 silver yang keluar, dia jadi 2 benda yang berbeza sekarang ni. 1, awak salah kira. Di mana awak kena buat pengiraan betul balik, memperbetulkan, balancekan balik. Kedua,
awak telah melanggar undang-undang conservation law ataupun thermodynamic number 1 tadilah, thermodynamics law, yang mana tenaga tidak boleh dihasilkan ataupun dimusnahkan. Energy cannot be created nor be destroyed. Okay, so di situ ayat dia sangat jelas. Tiada satu tenaga pun dapat diwujudkan, dihasilkan, dan tiada satu tenaga pun dapat dihancurkan. Daripada kosong tiba-tiba ada, tak boleh. Awak nak makan, awak cari makan. Tak ada tiba-tiba makan datang. Makanan tu datang depan mata. Kan? Samalah. Kalau ada kan berlaku, kalau ada pernah berlaku dan telah dibuktikan dianya palsu. Okay? Pernah berlaku zaman-zaman dulu, dia orang menghasilkan tenaga melebihi apa yang digunakan. Pernah berlaku. Tapi bila dibuktikan, dia menipulah. Okay? Cerita dia, kita masuk minyak 5 liter, contohlah 5 liter. Dan kalau ikut pembakaran, proses dah kira apa semua, awak boleh gerak 5 liter tu sepanjang mungkin dalam berapa kilometer kan, contoh. Tiba-tiba ada orang boleh buat 5 liter masuk, tapi boleh pergi 100 kilometer, contoh. Of course ramai orang nak laburkan duit kat situ, tapi dia tak logik. Okay? Sebab tenaga tu tak dapat dicipta, tak dapat dihasilkan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya boleh berubah bentuk sahaja. Kenapa saya cakap macam tu? Contohlah 5 liter minyak tadi digunakan, bila kita kira ke jarak, kita kira haba yang terkeluar. Haba adalah bentuk tenaga. Kita kira macam-macam benda, tak akan logik melebihi sekian-sekian kilometer. Lagi benda yang mudah adalah kalau awak masuk apa nak kata apa yang saya boleh bagi contoh? Kalau awak masuk tadilah mudahnya kan, air milu kan tadi kan, air milu, contoh air milu. Air awak timbang berat sebanyak 100 gram, contoh 100 gram. Serbuk Milo awak masuk dalam 50 gram. Awak campur kedua-duanya, secara logik akal 150 lah gram. Betul? Dia takkan jadi 200 gram. Dia takkan jadi 300 gram. Tak akan menjadi lebih. Okey. Betul tak? Itu logik dia lah. Logik dia macam tu. So bila awak buat sesuatu berkenaan dengan tenaga, terutamanya, okay, tolong betul-betul buat kiraan dan check balik adakah dia melanggar thermodynamic law tadi itulah. Okay. Sebab kalau biasanya kalau orang yang overclaim ni biasanya macam-macam. Contoh dalam YouTube, dalam apa lagi media sosial yang awak pakai sekarang, Facebook ke TikTok ke, ada yang buat lampu, boleh menyala lampu pakai magnet apa semua tu kan. So tak perlu tenaga elektrik tambahan. Cubalah buat. Kalau berjaya sekali pun takkan lama, kejap je. Sebab banyak sangat faktor. Contoh kita tak ambil kira adalah faktor resistant. Kita tak ambil kira. Contohlah, awak makan nasi 5 gram. 5 gram sikit sangat kot. Nasi. Mungkin awak makan nasi 100 gram. Contoh. Okay. Awak akan keluarkan balik nasi tu 100 gram.
tapi dalam bentuk lain. Salah satu bentuk saya rasa tak payahlah saya cerita. Nasi makanan apa jadi lepas tu kan, lepas dah diproses kan. Okay. Tapi awak akan dapat kira timbangan dia tu tak cukup. Tadi masuk 100, Cik Nas ada lagi 80 gram sorry, ada lagi 20 gram hilang Contoh 20 gram tu pergi mana? Dia pergi jadi tenaga. Beri tenaga pada awak, beri haba kepada awak. Itu adalah bentuk tenaga. Yang tu boleh kita kira tak? Sebenarnya boleh kira. Tapi bukan mudah untuk kita kira. Bila kita totalkan balik, confirm jadi 100 balik. Kalau kata kita ambil 100, confirm total balik jadi 100. Kalau tak jadi 100, dia akan kurang sedikit. Maknanya ada benda lagi faktor yang kita terlepas pandang. Okay? Itu adalah law dari segi conservation energy. Okay? Sebab tu apa yang masuk perlu sama dengan yang keluar. Kenapa saya explain macam ni? Saya nak awak faham soalan macam ni banyak berlaku. Soalan macam ni banyak sangat ditanya. Contoh dia beri soalan macam ni. Okay. Contoh saya bagi AG campur NO. Okay. So jawapan dia AgNO3. Ni soalan. Cik Nas, kenapa? Ni contohnya ni bukan soalan yang bagus lah. Contoh saja. Cik Nas kata AG1, N1. Ni O1 kenapa jadi 3 kat sini? Dah ni soalan awak tak boleh ubah. Kita kena belajar cara nak balancekan equation. Okay. So dalam chapter ni adalah cara nak balancekan equation tu. Nanti kita tengok. Okay, saya harap fahamlah. Panjang dekat sini penerangan saya. Sebab banyak sangat student bila di sini dia salah. Soalan yang berkait dengan chemical equation ni dia bahaya. Dia berkait. Satu salah, berderet dia salah. Bawah ke bawah dia salah. Okey. Baru cakap dah masuk kepada balance equation. Contohlah. Ya, contoh macam ni lah. FeO2. Okey, contoh di sini Contoh yang saya beri di sini FeO2, Fe2O3. Kalau perasan lah, balance ke? Tak balance di sini. Fe sini 1, O2. Fe2O3. Okey, saya buat. Okey. Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Okay. Bukan kesalahan soalan. Fe2O3. Tidak. Soalan tak salah. Okay. Soalan dah dicek pun tak salah. Okay. Bila kita nak balance, apa yang kita kena ubah? Kita kena ubah nombor di depan ni. Jangan pergi sengaja. Sekejap saya nak tukar warna. Okay. Jangan tiba-tiba nak mudah cerita kan. Saya tambahlah ni 3. Saya tambahlah ni 2. Yang ni saya buatlah jadi 3. Awak dah ubah soalan macam tu. Faham tak? Okay. Bukan itu maksud soalan ni. Soalan ni bila kita nak balance, ada cara nak balance dia. Iaitu kita kena ubah nombor di hadapan ni. Okay. Ataupun di sini pun boleh ubah. Okay. So macam mana nak buat? Okay. Ini kekal. Fe2O3. Kekal. Okay. Dia kekal.
Jangan pening okey. So kita letak nombor 2 di sini. Okey. Yang ni kita letak 3. Okey. 2 Fe 3 O2. 2 Fe kat sini. Okey. 3 O2 bermaksud sini dah jadi 6. Okey. Lagi apa lagi yang saya boleh buat? Kat sini saya letak 2. 2 Fe 2 Fe jadi 4. So sini dah salah balik. So kita kena ubah jadi 4. 4 Fe 3 O2. O3 kali 2 6. O3 kali 2 6. So O ada 6, O dah ada 6. So selesai bahagian O. Ferrum ada 4. Ferrum 2 kali 2 4. So sebenarnya equation yang tadi tu dia sepatut tulis 4 Fe plus 3 O2 menjadi 2 Fe 2 O3. Ini adalah balance equation kita panggil. Yang mana inilah paling tepat. Okey. 4 ferrum masuk, 4 ferrum keluar, 6 oksigen masuk, 6 oksigen keluar. Kena ingat kalau letak nombor dekat luar ni, dia melibatkan semua sekali dalam ni 2 kali 2, 2 kali 3. Okay. So itu adalah cara balance equation. Okay. So seperti saya cakap tadi, balance ni kita nak buat sebab apa? Sebab kita nak mematuhi ni. Equation must be balanced so that it conforms to the law of conservation of matter. So ni adalah thermodynamics law yang pertama. Nanti awak akan belajar chapter thermodynamics law dalam subjek thermodynamics. Saya tak pasti awak ambil sem berapa, sem 3 kot ke sem 3 tak silap saya lah. So dalam equation tu kita nak tahu substan apa yang digunakan dan substan apa yang terhasil. Jadi kalau kita salah tulis nombor, bermaksud salahlah kita punya kiraan. Bermaksud dia boleh efek macam-macam benda. Contohnya awak bagi orang beras 1 kg. Tiba-tiba orang tu timbang beras dapat 800 gram sahaja. Lagi 200 gram mana? Marah tak? Macam itulah, samalah. Salahlah di sisi undang-undangnya kan. Kita jual 1 kg beras, tapi orang tu dapat 800 gram je bila dia timbang. Jadi berlaku penipuan lah di situ. Sebab tu saya cakap, kalau ada syarikat ataupun kajian yang dia overclaim, dia boleh mencapai energi yang tak masuk akal. So tu adalah overclaim. Sebab tu saya cakap dia jadi menipu lah. Okay. Secara teorinya, secara praktikalnya, bagi saya lah, kalau teori pun tak boleh nak dibuktikan, praktikal lebih susah nak dibuktikan. Sebab praktikal ni dia banyak faktor. Okay. Contoh, tenaga elektrik kita guna berapa kilowatt sekian-sekian. Kita buka lampu, lampu menyala. Tapi bila kira balik tenaga yang dikeluarkan oleh lampu, kena ingat lampu mengeluarkan dua benda, satu cahaya, satu lagi haba. Haba tu pun adalah salah satu tenaga. Dia kena fikirlah macam mana nak kira, baru kita boleh dapat kira berapa sebenarnya tenaga yang digunakan. Okay. Oleh itu, nombor atom di kiri dan juga di kanan, di kiri wajiblah sama. Okay. So hopefully fahamlah konsep tu. Ini yang saya tunjuk tadi.
jawapan dia macam mana? Betul kan jawapan saya tadi? Ini jawapan dia lah. Ini 4, 3, 2. Okay. So penerangan dia kita akan sambung pada kelas next. Okay. So saya akan stop apa ni record dahulu.